Persekutuan Pengurus-Pengurus Pelaburan Malaysia atau FIMM dengan berbesar hati membentangkan hasil kajian daripada tinjauan celik kewangan pelabur mengenai skim unit amanah, skim persaraan swasta dan perancangan persaraan. Tinjauan ini telah dijalankan pada 2019 di mana pengetahuan yang terhad didapati sebagai salah satu cabaran, halangan utama untuk melabur dalam UTS dan PRS. Selain itu, ramai responden menyatakan keraguan mereka dalam mencapai matlamat persaraan mereka. Tinjauan literasi pelabur bertujuan untuk meneroka perkara berikut. Pertama, untuk lebih memahami tahap celik kewangan dan tingkah laku pelaburan pelabur dan bukan pelabur. Kedua, untuk membolehkan FIMM dan industri membangunkan program pendidikan dan kesedaran yang berkesan berkaitan dengan UTS, PRS dan perancangan persaraan. Tinjauan ini menerima hampir 5,000 maklum balas dan telah dijalankan melalui platform tinjauan dalam talian sepanjang Julai 2021. Berikut ialah rumusan hasil kajian tinjauan. Pertama, skim unit amanah dan skim persaraan swasta telah menjadi pilihan pelaburan yang menonjol di kalangan pelabur. Selain itu, pelabur PRS kekal melabur berikutan pelepasan cukai RM3,000. Bagaimanapun, RM3,000 itu dianggap tidak mencukupi. Kebanyakan responden celik digital yang mahu melihat lebih banyak penggunaan fintech dan kecerdasan buatan atau AI dalam urus niaga UTS dan PRS. Walaupun begitu, pelabur masih lebih suka mengadakan interaksi dengan perunding apabila membuat keputusan pelaburan. Secara amnya, pelabur berpuas hati dengan perkhidmatan prajualan atau onboard perunding UTS atau PRS. Walau bagaimanapun, perkhidmatan selepas jualan boleh dipertingkatkan lagi. Pelabur dan bukan pelabur menyatakan kebimbangan mereka untuk melabur dalam UTS dan PRS di atas sebab-sebab berikut. Pertama, turun naik harga yang mengakibatkan sama ada untung atau rugi. Kedua, pulangan rendah yang diterima jika menebus pelaburan dalam tempoh yang lebih singkat. Dan ketiga, tidak dapat mencapai matlamat persaraan jika mula melabur lebih dekat dengan umur persaraan. Oleh itu, kedua-dua pelabur dan bukan pelabur memerlukan pendidikan mengenai pelaburan berasaskan matlamat. Melengkapkan mereka dengan pengetahuan sedemikian boleh mengatasi kebimbangan ini. Secara amnya, berikut ialah syur berkaitan pelaburan UTS dan PRS, seperti meningkatkan pelepasan cukai PRS, lebih banyak menerima pakai penyelesaian fintech dan AI, menjalankan program kesedaran pelaburan yang berkesan, dan meningkatkan kemahiran UTS dan perunding PRS. Tahap literasi UTS dan PRS dalam kalangan bukan pelabur membimbangkan apabila sekurang-kurangnya 2/3 tidak mempunyai maklumat tentang pelaburan dalam UTS dan PRS. Terdapat 3 bidang tumpuan untuk pendidikan industri untuk pelabur dan bukan pelabur yang boleh dijalankan oleh FIMM dan industri. Pertama, mempromosikan peranan dan tanggungjawab FIMM kepada pelabur dan bukan pelabur adalah penting untuk mendidik orang ramai tentang platform yang betul untuk menyalurkan aduan mereka terhadap perunding UTS dan PRS. Terdapat beberapa bidang mengenai UTS yang pelabur dan bukan pelabur tidak sedar. Termasuk UTS adalah pelaburan jangka panjang, pulangan UTS tidak dikenakan cukai di peringkat pelabur, dan dana wakaf boleh dilaburkan oleh pelabur Islam dan bukan Islam. Justeru, mewujudkan kesedaran mengenai 5 bidang UTS adalah fokus kedua bagi pendidikan industri. Dan ketiga, mewujudkan kesedaran mengenai 5 bidang PRS seperti keperluan untuk membuka akaun dengan pentadbir persaraan swasta atau PPA dan penamaan untuk pelaburan PRS.
Oleh itu, melaksanakan program pendidikan dan kesedaran yang disasarkan, serta meningkatkan kesedaran tentang peranan dan tanggungjawab FIMM adalah saranan berhubung dengan meningkatkan celik rakyat Malaysia mengenai pelaburan UTS dan PRS. Akhir sekali, mengenai literasi perancangan persaraan. Ramai yang merancang untuk bersara di antara umur 51 hingga 60 tahun dan punca pendapatan utama semasa persaraan ialah simpanan atau pulangan pelaburan dan pensyen atau simpanan kumpulan wang simpanan pekerja. Sebanyak 91% responden bergantung kepada simpanan KWSP untuk persaraan mereka, tetapi 67% akan kehabisan simpanan KWSP mereka jika mereka hidup sehingga 75 tahun. Walau bagaimanapun, majoriti responden mempunyai pengetahuan tentang pelan persaraan dan perancangan persaraan yang baik. Bagaimanapun, mereka tidak mampu untuk bersara kerana tidak mempunyai dana persaraan yang mencukupi berikutan kos sara hidup yang tinggi dan keadaan ekonomi yang sukar. Oleh itu, kami mengesyorkan program pendidikan dan kesedaran tentang perancangan persaraan dan bagaimana UTS dan PRS serta strategi pelaburan yang betul boleh membantu dalam mencapai matlamat persaraan. Dengan penemuan dan cadangan ini, kami berharap tahap literasi mengenai pelaburan UTS dan PRS akan bertambah baik pada masa hadapan.